Tuan Imam, Tuan Pengurusi, Bila dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Taman Bukit Indah, tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bersama menunaikan salat maghrib berjamaah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amal ibadah yang kita kerjakan. Antaranya duduk dalam majlis ilmu pada malam ini, dan duduknya kita pula sementara menunggu masuk ke solat fardu isyak, maka kita mendapat kelebihan menunggu waktu solat. Pahalanya tidak sama orang yang tunggu waktu solat dengan orang yang dah pun masuk waktu solat baru datang ke masjid. Maka kita syukurlah pada Allah kerana Allah izinkan kita dan beri hidayah kepada kita. Dan kita duduk dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis yang mana sangat dituntut untuk kita sentiasa berbanyakkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang yang beriman dan hati mereka itu menjadi tenang dan tenteram kerana mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hanya dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Dan apabila kita duduk dalam majlis ilmu seperti ini, maka kita mendapat naungan daripada para malaikat, mendapat doa daripada para malaikat. Dan ini dijamin sendiri oleh Nabi SAW, "Man ahabba an yarta'a fi riyadil jannah falyukthir dzikrallahi azza wa jalla." Sesiapa yang ingin berdiam di taman-taman syurga pada hari akhirat kelak, maka hendaklah dia memperbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka duduk majlis ilmu ini adalah majlis zikir, majlis ingat pada Allah taala, majlis kita bermuhasabah, majlis kita mengkoreksi diri kita, fikir-fikirkan, renung-renungkan apa yang telah kita buat untuk Allah dan apakah bekalan yang akan kita bawa apabila menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah dimaksudkan majlis zikir. Mudah-mudahan kita semua, tuan-tuan dan puan-puan, akan sentiasa istiqamah dalam majlis seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Kita berada pada akhir bulan Dzulqa'dah dan kita dah pun hampir memasuki bulan Dzulhijjah, bulan yang mulia, bulan yang barakah. Kurang daripada seminggu lagi kita akan masuk 1 Dzulhijjah. Mulianya bulan Dzulhijjah ini sehingga Allah Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Wal fajr wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Malam yang 10 itu ada berbagai-bagai pendapat. Ada yang kata 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan 1 hingga 10 pada bulan Muharram. Tetapi jumhur ulama tafsir mengatakan bahawa walayalin ashr itu adalah merujuk kepada 1 hingga 10 Dzulhijjah. 1 hingga 10 Dzulhijjah ini adalah tersangat-sangat mulia dan penuh dengan fadilat dan kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan bagi mereka yang beramal melakukan ibadah dalam 1 hingga 10 Dzulhijjah tersebut. Maka kita rebutlah peluang jika Allah Ta'ala panjangkan umur kita untuk kita dapat bersama dalam 1 hingga 10 Dzulhijjah nanti, maka janganlah kita lepaskan peluang untuk melibat gandakan amal dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ulama yang mengatakan, bagaimana kalian menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan
Macam tu jugalah kalian berusaha untuk beramal dalam 1 hingga 10 Zulhijjah. Maknanya kita kalau 10 malam akhir Ramadan tu kita rajin bersedekah, kita melipat gandakan sedekah, dapat peluang yang banyak pada bulan Ramadan. Kita gigih menunaikan solat-solat sunat, kita jaga kualiti puasa kita cuba untuk menghatamkan Quran setidak-tidaknya dapat khatam sekali dalam bulan Ramadan. Banyak ibadat yang kita buat pada 10 malam terakhir Ramadan. Macam itulah juga tuan-tuan, dituntut bagi kita yang mengaji, yang belajar, yang tahu kelebihan ini untuk menghidupkan walayalin ashr, 10 hari awal pada bulan Zulhijjah. Kalau kita mampu, kita puasalah 1 hingga 9 Zulhijjah. Kalau mampu puasa 1 hingga 9 Zulhijjah. Kalau kita buat ibadah korban, sunat bagi kita untuk menahan diri kita daripada cabut rambut, bulu, janggut, isai, berketiak, apa sahaja bulu rambut yang ada dekat badan kita, sunat bagi kita untuk tahan daripada mencabutnya. Begitu juga dengan kuku. Pernah tak tuan-tuan tanya kenapa rambut dan kuku yang disunatkan bagi kita untuk tahan kalau kita buat korban? Pernah tak kita tanya? Dia tuan-tuan rahmati Allah sekalian, binatang korban kita sama ada lembu, kerbau, unta, kambing, bili-bili dan sebagainya itu, dia akan jadi kenderaan kita pada hari akhirat kelak. Dia akan jadi saksi ke atas wang ringgit yang kita keluarkan semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Korban kerana Allah, manfaat korban itu dapat balik semula kat kita. Daging yang kita makan, daging yang kita boleh agihkan fakir miskin. Maka tuan-tuan rahmati Allah sekalian, daripada lembu korban yang kita korbankan, semuanya boleh dimakan. Mata lembu pun kita boleh hisap dengannya. Lidah lembu kita berebut. Kadang-kadang telur lembu pun berebut, tuan-tuan. Gaduh HJK rebut telur lembu. Ekor dia berebut, kepala dia berebut. Jadi apa yang tak boleh dimakan daripada lembu, kerbau, kambing? Tanduk, bulu, kuku. Kan ada tuan-tuan makan kuku juga. Datang nak ambil daging, Taimam kata dah habis dah daging kita ni. Yang ada kuku lah. Bagilah kuku 3 kilo tak apa. Apa nak dibuat dengan kuku? Tak ada. Jadi oleh kerana 3 benda ni yang akan tak dimakan oleh kita dalam lembu korban, kambing atau kerbau korban ini tuan-tuan, maka itulah 2 benda itu ada pada kita. Tak tahulah kalau kita ada tanduk sekali, simpan tanduk tu. Di tanduk kita tak ada, kita ada bulu, kita ada kuku. Maka itulah yang kita simpan sampailah binatang korban kita disembelih. Kalau langat puasa, puasalah 1 hingga 9 Zulhijjah. Kalau tak mampu, puasalah 8 dan 9 Zulhijjah. 8 hari Tarwiyah, 9 hari Arafah. Apa yang maksudkan hari Tarwiyah 8 Zulhijjah? Hari Tarwiyah ialah hari merenung, hari yang di mana Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim AS untuk menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail AS. Maka Nabi Ibrahim merenung dan mencari apa hikmah di sebalik perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam kita tuan-tuan dapat satu arahan, satu perintah, kita akan merenung, kita akan plan, kita akan susun macam mana cara nak buatnya. Kena pula kalau kita dapat arahan daripada bos kita tuan-tuan, benda yang besar. Macam Allah perintah Nabi Ibrahim ni benda besar tuan-tuan, nak sembelih anak. Dah lah anak dia seorang tu je dekat Mesir, dekat Mekah. Seorang lagi tu kat Palestin kecil lagi. Yang Nabi Ismail ni kira budak remaja tuan-tuan. Sayang pada anak yang bukan selalu dapat jumpa ni. Tapi
Tapi anak yang dia sayang ini yang Allah perintah untuk sembelih. Maka itulah hari Tarwiyah, hari yang di mana Nabi Ibrahim merenung untuk menyusun kata dan cakap dengan anak Nabi Ismail. Kemudian dalam masa yang sama nak sahur, perintah Allah Ta'ala itu dengan bersungguh-sungguh. Maka kita pun sama juga. Hari Tarwiyah 8 Zulhijjah, kita merenung, kita bermuhasabah. Kita cari balik setakat umur hidup aku ni, apa yang telah aku korbankan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada anak ramai daripada anak yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada 2 orang dia anak tuan, tapi dua-dua jadi Nabi, jadi Rasul. Anak dia yang pertama Nabi Ismail, itulah zuriat keturunan ataupun nenek kepada Nabi kita Muhammad SAW. Anak dia yang kedua Nabi Ishaq, situlah Nabi-Nabi Rasul-Rasul Bani Israel. Berapa ribu Nabi-Nabi Bani Israel itu semua daripada Ishaq. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, 2 orang dia anak, tapi 2 orang itu betul-betul diberi kepada Allah SWT. Bukti paling besar bila mana sanggup Nabi Ibrahim ini hatta nak menyembelih anak sekalipun. Kita bagaimana tuan-tuan? Apakah kita sanggup merontan sebat anak kita bila mana anak kita tak bangun solat subuh? Apakah kita sanggup ulaukan anak kita bila mana anak-anak kita ni tak tutup aurat dengan sempurna? Kadang-kadang benda macam tu pun kita tak sanggup tuan. Kadang-kadang anak kita menengking kita, menghentik marah kita, kita siap jamu dia makan lagi tuan. Siap jamu makan lagi. Siap kita risau lagi anak tu tak makan. Ya. Jadi ini sebenarnya 8 Zulhijjah hari Tarwiyah itu apa benda yang patut kita buat? Iaitu kita sendiri bermuhasabah. Apakah harta yang Allah bagi pinjam telah pun aku berikan semula kepada Allah? Apakah nikmat anak-anak yang Allah bagi pinjam, adakah anak-anak itu telah aku bentuk seperti mana yang Allah Ta'ala nak? Apakah harta-harta yang Allah Ta'ala berikan kepada aku, apakah semuanya telah aku berikan mengikut jalan saluran yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allah bagi kita duit, Allah bagi kita wang, Allah bagi kita harta dan semuanya pinjaman. Tadi imam kita baca surah At-Takatsur, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat itu akan disoal, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Apa kita nak jawab kepada Allah Taala? Sekiranya ada harta yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita gunakan untuk buat maksiat kepada Allah. Apa kita nak jawab kepada Allah? Sekiranya kenderaan yang banyak yang ada kat kita, kita tak gunakan untuk menunjukkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nak jawab di hadapan Allah? Bila turun ayat itu tuan-tuan, ada sahabat yang duduk di hadapan Nabi SAW. Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami ni yang kami ada hanyalah 2 aswadan, 2 benda hitam, maksudnya benda yang neutral. Iaitu kat rumah kami tak ada apa makanan ya Rasulullah melainkan tamar dan air kosong. Itu je 2 benda yang ada. Pedang-pedang sentiasa ada di belakang kami. Bila sahaja diseru kepada kami untuk jihad fisabilillah, maka kami akan pergi bersama dengan kau ya Rasulullah. Apakah dengan nikmat-nikmat macam ni pun Allah Ta'ala akan tanya kepada kami?" Ketika sahabat bertanya tuan-tuan, Nabi dan sahabat itu sedang duduk berteduh di bawah sebatang pokok. Maka kata Nabi SAW, kita yang duduk berteduh bawah pokok ni pun adalah nikmat dan akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sekecil nikmat macam tu pun akan disoal, ditanya oleh Allah, macam mana dengan nikmat anak-anak yang Allah bagi kepada kita? Nikmat harta, nikmat lapang masa, nikmat sihat, nikmat akal fikiran. Masya Allah, tabarakallah. Kalau semuanya disoal oleh Allah Ta'ala setiap satu nikmat yang Allah beri kepada kita, bagi itulah tak terkira banyaknya nikmat tersebut. Ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kamu, maka tak terhitung banyaknya. Maka tuan-tuan rahmati Allah sekalian, bila mana Nabi Allah Ibrahim AS
mengetahui dengan sebenar-benarnya bahawa dia adalah hamba kepada Allah Ta'ala, maka dikenal diri dia, tuan-tuan. Dikenal Allah dan dikenal diri dia. Aku ni hamba Allah, aku ni adalah suruhan Allah. Maka Allah bila perintahkan aku untuk aku buat, maka pasti akan aku buat. Itulah 9 Zulhijjah dinamakan hari Arafah. Hari kenal diri kita siapa, hari kenal siapa Tuhan kita. Arafah maknanya mengenali, kenal siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita pun sama dituntut untuk melakukan ibadah puasa. Jangan tak puasa, tuan-tuan, sebab puasa pada hari Arafah ini besar sangat kelebihan dia bagi kita yang tidak melakukan ibadah haji. Kalau tuan-tuan buat haji, tak disunatkan untuk berpuasa, sebab kena ada tenaga. Kerana esoknya akan pergi ke Mina untuk melontar, esoknya akan ma'bid di Mina, bermalam di Mina, maka perlukan kepada tenaga. Tapi kalau kita di Malaysia ini, tuan-tuan, antara perkara benda yang kita perlu buat ialah berpuasa pada hari Arafah, sunat muakkad. Bila sebut sunat muakkad, keesokannya itu namanya hari apa, tuan-tuan? Mula hari Tarwiyah, 9 Zulhijjah hari Arafah, 10 Zulhijjah hari apa? Hari Nahar. Bukan hari raya, memang hari raya kan? Hari Nahar. Apa maksud hari Nahar? Hari sembelihan. Kerana mula pada hari itulah barulah kita boleh menyembelih. Apa dia? Kalau sembelih malam tu tak jadi, kalau sembelih sebelum subuh tak jadi. Paling cepat tuan-tuan nak sembelih sekalipun bila dah terbit matahari, waktu isyraq tu dah dibolehkan sembelih. Namun tidak disunatkan, kerana afdal waktu sunat menyembelih kurban ialah selepas solat Idul Adha. Kerana Allah Ta'ala sendiri berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Solat dahulu barulah sembelih. Dalam susunan ayat itu sendiri pun Allah Ta'ala perintahkan untuk solat, barulah datang perintah untuk menyembelih. Faham tak ya? Sekarang ni, tuan-tuan, saya minta maaf sangat-sangat. Saya minta maaf sangat-sangat sebab saya ada kawan cerita lah. Kawan cerita, dia kata ada ramai yang sekarang menyembelih dekat pusat penyembelihan. Kan? Menyembelih dekat pusat penyembelihan. Kerana terlalu ramai yang menyembelih dekat pusat penyembelihan tu. Ada beberapa surau yang saya pergi mengajar, dia kata memang tunggu je sampai Zuhur ke apa, daging pun dihantar siap dengan pembusan, cuma perlu kepada pengagihan sahaja ya? Oleh kerana terlalu banyak yang menyembelih di tempat-tempat penyembelihan, ada yang tak bertanggungjawab di tempat-tempat penyembelihan, tuan-tuan, disembelih awal. Disembelih awal. Saya tak tahulah kalau ini benda betul ke kan? Tapi ada, saya dapat ada laporan. Bahkan ada tempat tahun lepas, sampai bila keluar je daripada masjid, selesai sembahyang raya, siap boleh orang tu telefon cakap tunggu dalam 2 jam lagi sampai ke daging, siap packing semua siap. Kata cuma bayang, kalau lembu 4 ekor 5 ekor boleh selesai dalam masa 2 jam lepas sembahyang raya, siap hantar lagi. Bukannya dia dekat-dekat daripada tempat tu, jauh tu kan, belah sana tu, tak nak sebut tempat ni. Jadi saya nasihatkan, kalau ada di kalangan tuan-tuan, saya tak tahulah masjid ni ataupun mungkin surau-surau ke yang melakukan ibadah korban di pusat penyembelihan, elok tuan-tuan pergi sendiri tengok. Pergi sendiri tengok tempat lembu tu disembelih. Boleh, dia tak boleh tak beri izin pada kita untuk masuk. Kita boleh sebab lembu kita. Bahkan sebelum nak menyembelih pun disunatkan bagi kita untuk kenal siapa lembu kita. Dia yang paling afdal, tuan-tuan bela sendiri lembu kurban, tuan-tuan. Tabatlah pada Allah. Itu paling afdal. Tapi kita tak boleh nak buat macam tu kan. Kalau buat macam tu semua pakat ni seorang kambing, kita lembu di gerbau, sana unta, tak cantik, tak sepah kan. Maka
Maka bila tak boleh sebentuk, kita turun sikit. Turunnya macam mana? Kenal lembu kita. Kena kenal lembu, kena tahu mana gambar lembu kita, mana video lembu kita. Tak kira kita buat kat mana pun, kat Kemboja, kat Palestin, India. Tanya pada orang yang menguruskan tu, mana lembu saya nak tengok gambar dia, saya nak tengok video dia, kan? Dan orang yang mana menguruskan tu, wajib bagi dia untuk berikan kepada kita detailnya. Dia tak boleh kata, alah, orang dah bagi duit saya buat dah kurban tu. Sebab sunat kan, kita kena kenal kenderaan yang kita akan pandu nanti pada hari akhirat. Jadi itu adalah rahmati Allah sekalian. Maka begitulah hakikat seorang hamba dikenalkan Tuhan. Itulah berlaku hari Arafah dan kemudian hari Nahar, hari penyembelihan. Berkorbanlah tuan-tuan, berkorbanlah. Hukum korban dengan sembahyang raya sama tuan-tuan, sunat muakkad bagi kita mazhab Syafi'i. Ramai kita yang malu kalau tak sembahyang raya, betul tak? Betul tak? Tak percaya, cuba tak sembahyang raya kita tak pergi jalan kat Tesco ke Lotus ke Gani lah. Kita akan rasa malu kan? Tak sembahyang raya. Tapi bertumpah raya kita pergi jalan kat pasar Cina ke, kan? Pasar Coket ke mana dah buka. Kita akan rasa malu sebab ni sembahyang raya ni. Kalau kita rasa malu bila kita tak lakukan sembahyang raya, macam tu juga kita perlu rasa malu sekiranya Allah bagi kita banyak nikmat tapi kita tak buat ibadah korban. Dalam ayat tu fashalli li rabbika wanhar, sama ada solat pun sunat muakkad, menyembelih korban pun ada hukum sunat muakkad. Kita kata mahal, tahun ni mahal 800-900 ringgit satu bahagian, mahal lagi nikmat Allah bagi pada kita. Kita celik mata daripada pagi 10 Zulhijjah kita sampai nak sembahyang raya tu, berapa ribu kali dah jantung kita dipam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira itu cukup dah tuan. Kalau kita rasa mahal untuk lakukan ibadah korban. Kalau katakan kita tak mampu sekali pun tuan, jangan kita jauhkan diri kita daripada ibadah korban. Ibadah korban adalah satu syiar yang besar. Kita hendaklah bersama melaksanakan ibadah korban. Kalau kita tak keluarkan duit pun, keluarkan peluh kita. Tolong menyembelih, tolong melapah, tolong mengagikan daging, tolong ukur plastik, tolong asah pisau. Jangan kita mudah terasa. Kadang-kadang orang dia terasa datang masjid nak tolong, tengok-tengok dia tak ada baju. Dia semua ada baju lah. Baju korban tu yang warna purple tu tuan. Dia tak ada baju, dia pun banding tuan. Jangan datang juga. Jemput ke tak jemput ke tak ada siapa ada hak untuk halau kita tuan. Sebab ni syiar. Macam mana kita datang nak sembahyang raya, macam tu kita datang untuk melakukan ibadah korban. Tu tuan-tuan tak ada hak untuk halau orang. Jelas? Faham ini elok maksud saya. Datang seorang hamba Allah yang bukan orang warga negara kita ke, orang Bangladesh ke, orang Rohingya ke, dia datang, dia nak tolong. Kita tak boleh nak halau dia keluar. Sebab ini syiar Islam. Memang kena korban hari itu. Jadi itu dah rahmati Allah sekalian. Sebenarnya banyak untuk makan korban yang kita kena berhalusi, yang kita kena ketahui supaya kita buat ibadah korban tu sesuai dengan ilmu, bukannya dengan semangat, bukan dengan ikut-ikut, ya. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, pada kesempatan malam ini saya nak mengajak diri saya dan tuan-tuan sekalian untuk membacakan beberapa hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan muhasabah. Macam mana saya dah berikan intro dia tadi, berkenaan dengan muhasabah kita atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Muhasabah ini penting kerana semua kita akan dihisab oleh Allah SWT. Maka muhasabah itu ialah kita hisab diri kita dahulu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat yang ke-6, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yawma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allah wa nasuh wallahu 'ala kulli syai'in syahid.
Maksudnya pada hari itu Allah Ta'ala bangkitkan mereka, lalu dikhabarkannya apa-apa yang telah mereka kerjakan. Allah Ta'ala telah menghitungkannya, tetapi mereka melupakannya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 235 pula Allah Ta'ala berfirman, wa'alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah bahawa Allah mengetahui apa-apa di dalam hatimu, maka takutlah kamu kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini perkara muhasabah, perkara yang mana Allah Ta'ala akan hisap kita, maka dituntut bagi kita untuk menghisap diri kita dahulu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia mengatakan prinsip muhasabah itu memerlukan kepada kita menjaga 7 anggota yang penting. 7 anggota yang ada pada kita ini perlulah kita muhasabah apa yang telah dilakukan oleh 7 benda ni. Apakah 7 perkara itu? Iaitu yang pertamanya mata kita. Berat tak? Mata kita. Nanti sebelum nak tidur tuan-tuan, antara perkara sunnah Nabi SAW sebelum tidur ialah muhasabah. Macam mana cara dia? Iaitu kita fikir balik apa yang kita dah buat pada hari ini. Hari ini apa yang kita dah buat? Kita ada kawan, kita ada jumpa kawan. Okey tak buat amalan aku dengan kawan tu? Kita fikir balik tuan-tuan sebelum tidur. Ish, tak okey ni. Tadi aku ada cakap kasar dengan dia ni. Maka kita istighfar, minta ampun kepada Allah, dan usaha esok untuk jumpa dengan dia, minta maaf. Ni tuan-tuan. Ataupun malam tu juga sebelum tidur minta maaf. Itu cara dia. Kalau kita muhasabah, kita fikir balik, ish, tadi aku makan kat kedai makan, aku ambil nasi tambah, tak cakap. Nasi ambil sendiri, lauk ambil sendiri. Dah ambil telah makan, dah tahu orang kira tu. Dia tulis-tulis kertas kecil, dia letak kat kita. Kita pun pergi bayar. Sebelum nak pergi bayar tu, kita tambah nasi lagi 1 sendok. Lupa nak cakap kat dia. Jadi ingat balik apa yang kita buat. Jadi itu Imam Ghazali rahimahullah, dia menggariskan kepada kita untuk kita bermuhasabah. Ada 7 benda yang ada pada badan kita yang perlu kita muhasabah setiap hari. Iaitu yang pertamanya, iaitu mata kita. Apa yang kita telah gunakan hari ini untuk mata kita? Berapa muka surat Al-Quran dah mata kita tengok, kan? Berapa banyak benda yang menunjukkan kebesaran Allah yang mata kita tengok. Jadi ini muhasabah melalui mata. Ke hari ini Facebook je banyak yang kita tengok. Tengok WhatsApp, tengok telefon dia mata ni. Sampai naik kelabu mata, banyak sangat tengok telefon. Kalau macam itu tuan-tuan, maknanya mata ni kuranglah pahala yang kita dapat melalui mata. Itu muhasabah. Maka azam kita esok kurang kan, tengok benda-benda yang tak berapa elok, untuk kita tengok benda yang lebih elok. Jadikan rutin. Dan saya percaya tuan-tuan sendiri pun dah pun menjadikannya sebagai rutin. Setiap hari hingga lepas subuh ataupun sebelum datang ke menaikkan solat subuh, bangun daripada tidur, mungkin benda pertama yang kita lihat, kita tengok ialah Al-Quran Karim. Kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran. Paling tidak pun kita tengok ayat tulisan Al-Quran menjadilah Al-Quran. Itu rumah kita tuan-tuan kena ada khab, kena ada hiasan ayat Al-Quran, kena ada tuan-tuan. Sebabnya apa? Secara tak langsung bila mana mata ni melihat, walaupun hati kita tak baca sekali pun tuan-tuan, semuanya dapat dah ibadat mata tu. Tengok ayat Quran. 3 benda yang kita tengok nampak pahala. Yang pertama Kaabah, tengok pun nampak pahala. Yang kedua ayat Quran, tengok pun nampak pahala. Tak baca lagi, hanya tengok pun dapat pahala. Dan yang ketiga ni ibu kita. Kita tengok muka mak yang melahirkan kita tu dengan penuh kasih sayang, insya-Allah dapat pahala. Jadi gunakan mata yang Allah bagi kepada kita ini pada benda-benda yang elok, benda-benda yang baik. Sebelum tidur nanti muhasabah,
mata itu supaya esoknya banyak pahala yang kita boleh dapat daripada mata kita ni, ya. Yang keduanya telinga. Satu juga telinga. Hari ini banyak mendengar benda baik ke banyak dengar benda tak baik? Nah, hari ini banyak dengar ayat Quran, kasidah, nasyid ke banyak dengar mengumpat cerita-cerita orang kat parlimen ni. Liga ni. Hari ni banyak dengar kuliah tazkirah ke? Dengarlah kuliah tazkirah tadi, tapi 40 minit, tidur 30 minit. Dia muhasabah lah balik. Topak balik. Esok azam kita, telinga tu kita nak dengar benda-benda yang baik, benda yang elok. Nak dapat pahala banyak melalui telinga. Kemudian yang ketiganya kata Imam Al-Ghazali, muhasabah yang perlu kita buat ialah lidah kita. Lisan kita ni nak cakap ni, ya, ada orang masuk syurga kerana lidah dan ada orang masuk neraka kerana lidah. Itu Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah dua celahan wahai Muaz. Dua celahan itu ialah yang dicelah peha, itu kemaluan kita, dan yang kedua yang dicelah bibir, iaitu lidah kita. Dua-dua benda ni kalau kita jaga, insya-Allah kita akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jaga lisan, jaga perkataan, jaga percakapan kita. Bila sebut jaga lidah ni bukan sekadar menjaga percakapan, juga di situ ialah menjaga kita punya lidah kita daripada merasai benda yang tak sepatutnya. Kan? Rasa benda ni, rasa benda tu, walaupun benda tu bukan hak milik kita, ya? Yang keempatnya itu nikmat perut. Allah bagi perut pada kita. Perut itulah tempat simpan barang-barang, benda-benda yang boleh dapat tenaga kepada kita. Maka perlu pada muhasabah. Kemudian yang kelima, iaitu kemaluan kita, ya. Yang keenam iaitu tangan kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan boleh bercakap nanti tuan-tuan apa yang kita buat, ya. Wa tashhadu arjuluhum. Maka yang ketujuhnya ialah arjuluhum, yakni kaki kita. Inilah 7 nikmat yang Allah berikan kepada kita, kata Imam Al-Ghazali, yang setiap masa, bukan setiap hari sahaja tuan-tuan, ya. Setiap masa kita kena muhasabah supaya 7 benda ini kita gunakan pada jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan juga kaki kita. Kalau dalam hal mata ini juga ada ayat Al-Quran yang berbunyi, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Katakanlah kepada lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Surah An-Nur ayat 30. Dalam surah An-Nur juga tuan-tuan, surah An-Nur ni surah 18, ya. Dalam surah An-Nur juga Allah nasihatkan muslimat. Jangan kita faham sini pada Allah semua orang lelaki dia jaga mata, orang perempuan pun sama. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Tapi kalau orang lelaki Allah suruh jaga mata, jaga kemaluan. Orang perempuan ni bukan tu sahaja Allah Taala suruh jaga. Wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihim. Dan jangan kamu menghentak-hentakkan kaki kamu untuk beritahu kepada manusia tentang barang perhiasan kamu. Jalan tak suruh bunyi, gelang kaki, gelang rantai, gelang tangan, benda bagai-bagai lah, perhiasan tu. Nak tunjukkan kasut dia tulis tinggi, kasut dia mahal. Semua tu tak boleh tuan-tuan, ya. Yang boleh pakai kasut bunyi ni anak kita yang umur setahun tu je tuan-tuan. Dia jalan bunyi mek itu boleh. Sebab senang kita nak kontrol dia. Bunyi hilang, kita pun hilang juga. Mana kita pun cari dia tuan-tuan.
Dah tua-tua tak payahlah nak jalan sampai bunyi-bunyi ni, ya. Rasulullah SAW juga bersabda, "A'tu a'yunikum hadhaha min al-ibadah, an-nadhr fil mashaf wa tafakkur fihi wal i'tibar bi'ajaibihi." Ini hadis dari Imam Al-Hakim. Kata Nabi SAW, pergunakanlah matamu kepada sebahagian daripada ibadah, iaitu memerhatikan Al-Quran dan mentafakkurkannya, maksud menghayatinya, mentadabburnya, ya. Maka kita sekarang ni sangat-sangat mudah, tuan. Dalam gadget handset kita tu bukan ada Quran saja dah, pilih je nak tafsir apa, kan? Tafsir Melayu ke, tafsir Mukasir ke, semua ada dalam satu apps kita dah, bukannya banyak apps. Subhanallah, ya? Tak cukup dengan itu, Quran-Quran yang ada dekat masjid surau kita pun Masya Allah, kan? Macam-macam terjemahan, tafsir ada, kan? Yang bertajwid ada. Pokoknya hari ni baru banyaklah Quran kita tengok. Itu kita tanya balik, itu muhasabah. Punya banyak nikmat Allah bagi pada kita dengan berbagai-bagai kemudahan. Yang tengok satu kemudahan kita tak gunakan untuk mentadabbur kalam Allah, maka sangat-sangatlah kita ni dalam keadaan yang rugi, ya. Betul rahmati Allah sekalian. Serta juga mengambil iktibar ketika melihat keajaiban yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran. Ini hadis Nabi SAW. Seterusnya, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, perut juga memerlukan penjagaan dan pemeliharaan daripada segala yang haram. Macam kita sebutkan tadi, ini seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Macam kita nak korban nanti, tuan-tuan, nak korban nanti, bila kita ni peserta korban, bila kita buat ibadah korban, janganlah kita ni rasa macam daging itu semua kita punya. Kita ada hak kita 1/3, tapi afdalnya 1/3 tu pun kita bahagikan lagi. Nabi SAW sendiri, tuan-tuan, bila dibuat korban, Nabi buat korban, Nabi hanya pergi kepada daging yang berhimpun tu, Nabi hanya ambil satu tapak tangannya, ambil tu. Kemudian yang baki dia semua diagih-agihkan kepada fakir miskin. Maka itulah yang paling afdal, tuan-tuan. Kita buat ibadah korban ialah untuk menjaga orang makan. Makin banyak kita menjaga orang makan, makin banyaklah pahala yang kita dapat. Bukan kita buat korban sebab kita nak makan daging. Makan daging itu banyak, setiap hari kita boleh makan daging. Daging pun banyak, tuan-tuan, kita makan. Jadi nak pergi makan burger pula, tengah hari esok muda cekecok, malam lencok, macam-macam daging kita makan. Jadi apa salahnya bila kita buat ibadah korban nanti, betul-betul kita nak berikan pada fakir miskin, orang-orang yang memerlukan. Ada banyak orang susah sekarang ni, tuan-tuan, ya. Ada banyak orang susah. Ada satu PPR, saya mengajar surau kat situ, tanya kat imam-imam berapa ekor tahun ni, sebab selalu surau tu 5-6 ekor lah setahun. Saya tanya berapa ekor tahun ni, imam tu gelap. Lepas tu dia cakap, mana ada ustaz, ada baru 5 bahagian ustaz, baru 5 bahagian. Maknanya sekarang ni dengan faktor macam-macam kan, harga pun dah naik, harga rumah naik, lepas tu barang-barang kehidupan harian pun naik. Kalau sebelumnya mungkin orang susah pun senang nak berkorban, tapi sekarang dah susah, tuan. Jadi bila kita buat ibadah korban, kita dapat 1/3 tu, kalau boleh 1/3 tu pun kita berikan juga pada fakir miskin, pada orang yang memerlukan. Pergilah mana-mana tempat orang susah, banyak klinik lalang kita jangan pandai kita nak cari, ya. Janganlah kita ada duduk dengan tempat orang kaya-kaya, dengan bersama kawan-kawan orang kaya-kaya. Mereka tak tahu, tuan-tuan. Mereka tak pernah rasa miskin, mereka tak pernah rasa susah, mereka tak pernah rasa lapar. Jadi kalau tuan-tuan ada macam tu,
cuba usahakan untuk cari fakir miskin. Pergilah tempat-tempat banyak orang susah sekarang kan. Jadi itulah apabila kita nak menjaga perut kita supaya makan makanan yang bersih dan halal. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal halala bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamu katsirun minan nas." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang halal jelas, yang haram pun jelas. Ada di antara kedua ni itu yang samar-samar, yang syubhat. Yang ni yang ramai manusia yang tidak ambil kisah, yang tak ambil peduli. Jadi kita kena ambil peduli pasal benda-benda yang syubhat ni, supaya bila kita buat ibadah kita akan rasa khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya bila kita baca Quran kita akan rasa lazat, kita rasa kemanisan zikir. Ya, semua benda-benda ni lah tuan-tuan yang menjadi intibati bagi ibadah kita akan terhasil apabila kita menjaga diri kita daripada terjebak dengan perkara-perkara yang syubhat. Antaranya ialah pemakanan kita. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis, "Lam yaltahi fil ainan, lam yaltahi fil ibadu bilihafi ablagha indi min qillati ta'am." Ini dalam hal penjagaan perut ni tadi tuan-tuan ya. Kata Nabi SAW, tidak ada perlindungan yang lebih kuat bagi hamba tu kecuali dia menyedikitkan makanan. Tuan-tuan nanti dikasih Allah sekejap. Mungkin insyaAllah kita akan berhenti sampai sini dahulu. Jadi saya ingatkan balik semula dalam diri saya dan tuan-tuan sekalian, muhasabah, hisablah diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muhasabah itu penting setiap hari, setiap malam sebelum nak tidur. Antaranya saranan Imam Al-Ghazali rahimahullah ini ialah kita jaga, kita muhasabah balik nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Antaranya 7 nikmat yang besar, iaitu nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lidah, nikmat perut, kemaluan, tangan dan juga kaki. Mudah-mudahan bila disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala mudah bagi kita untuk menjawabnya. Ini yang kita harapkan dan inilah yang kita takut apabila nak menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala akan nikmat yang Allah boleh pinjam kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat manfaat kongsian kita malam ini. Baik syukur kepada Allah kepada saya. Aku qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri shamsika abada. برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.